tetapi juga de jure ada di dalam perlembagaan. Disebut secara jelas di dalam definisi Melayu perkara 160 disebut bahawa yang dimaksudkan dengan Melayu itu adalah mereka yang beragama Islam yang mengamalkan adat Melayu dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Saya rasa ini satu definisi yang sangat luar biasa yang tidak ada dalam mana-mana bangsa seluruh dunia ini yang mengaitkan definisi bangsa mereka dengan agama. Saya ingat ini Melayu saja yang meletakkan definisi itu. Dan kalau kita tengok dalam konteks itu dikaitkan dengan konsep ketuanan, dikaitkan dengan konsep keutamaan bagi orang yang bertakwa tadi, elemen itu sebenarnya saya rasa takwa itu milik Islam. Mustahil bagi yang bukan Islam itu bertakwa. Dan Islam itu dikaitkan dengan Melayu. Bermakna elemen kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada elemen di dalam prinsip perlembagaan kita. Bahkan di dalam perkara 3 perlembagaan meletakkan Islam agama persekutuan. Itu satu prinsip yang penting. Dan kalau kita nak kaitkan Melayu dan juga perlembagaan ini, sebenarnya perkara pertama perlembagaan yang menyebut tentang nama negara kita ini sebenarnya berkait rapat dengan Melayu. Perkataan Malaysia diperoleh daripada mana? Daripada perkataan Malay di depan itu disambung dengan Malaysia. Kan? Sia di belakang itu bermakna negara atau tempat. Bermakna asasnya adalah Melayu. Bahkan kalau kita perhatikan pula dalam konteks yang kalau kita nak kait dengan ketuanan sebagai ketua dan juga sebagai pemimpin, di dalam perlembagaan perkara 32 menyebut secara jelas ketua utama negara adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan tentunya Yang di-Pertuan Agong ini orang Melayu, mesti daripada orang Melayu kerana proses monarki itu adalah proses keturunan. Mustahil keturunan itu akan pergi kepada bangsa lain. Dan begitu juga secara khusus juga kita boleh dapati bahasa yang digunakan yang menjadi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa Melayu, iaitu bahasa pertuturan yang digunakan oleh orang Melayu. Saya rasa ini penting sebab bila kita cakap soal bangsa dan juga bahasa dalam konteks negara, dia bukan sekadar soal identiti, bahkan juga sebagai faktor pengikat, faktor yang menjadi identiti negara itu yang dapat menyatukan sesebuah negara. Saya rasa itu satu perkara yang penting. Dan juga yang biasa disebut, yang kita tahu, hak istimewa orang-orang Melayu dan juga Bumi Putera Sabah dan Sarawak, di dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan ini juga disebut secara jelas. Dan berdasarkan prinsip-prinsip ini kita faham bahawa elemen, kalau kita nak katakan ketuanan itu, perkataan itu agak terlalu berat. Kita mungkin boleh katakan keistimewaan ataupun tonggak negara ini orang Melayu wujud di dalam perlembagaan. Dan kita tidak lupa kalau nak sebut soal tuan tanah, perlembagaan menyediakan satu peruntukan khusus di bawah perkara 81 menyebut tentang tanah Rizab Melayu. Walaupun dari satu perspektif bila sebut tanah Rizab Melayu ini seolah-olah orang Melayu perlukan kepada satu perlindungan khas berbanding dengan bangsa lain, tetapi dia menggambarkan sejarah yang mana bumi ini adalah asalnya milik orang Melayu dan dipertahankan, diterjemahkan dalam peruntukan perlembagaan negara kita.